rumput rumah anda nampak macam ni. dan anda pula nampak macam ni. Haha, tak payah susah-susah tercabut siku. Beli je benda orang ni. Hai guys, selamat kembali. Setiap kali lepas musim hujan, aku akan tenung rumput dan rumput tu akan tenung aku kembali. Do you miss me? Jadi untuk video kali ni, aku nak review sebuah mesin rumput elektrik dari Black & Decker, iaitu Black & Decker GL300. Sebuah mesin rumput elektrik yang berharga RM100 yang akan memudahkan kerja korang nak meragut rumput saiz kecil dan sederhana di kawasan rumah korang dengan mudah dan tidak leceh. But first, mari kita tengok mesin ni dengan lebih dekat. So, as with any Black & Decker punya produk, color dia adalah safety orange. Diperbuat daripada ABS plastik kot. Dan boleh tahan lah dia punya durability. Handle dia ni boleh laras untuk panjangkan atau pendek. Handle ni juga boleh dicabut, pusing dan masuk balik untuk buat edge trimming. Okey, bahagian atas pula dia ada tombol ni untuk korang support dengan tangan sebelah lagi. Tapi tombol dia ni fix tak boleh adjust. And then bahagian atas dia ada trigger. Trigger dia ni panjang. And then di sebelah sini adalah lock button. Trigger ni normally dia duduk dalam keadaan lock, tak boleh tekan. Untuk operate, korang perlu tekan button lock dan baru boleh tekan trigger. Kat sini ada satu hook untuk sangkut wayar supaya kalau korang tersentak wayar ni tak adalah rosak dia punya connection kat atas ni. Ok, mari kita tengok bahagian bawah pula. Kat dalam ni ada sebiji motor elektrik yang berkuasa 300 watt dan motor ni akan pusing bump fit trimmer system. Dan kat sini ada trimming guard dan dekat trimming guard ni ada sebilah pisau. Kalau perasan kat sini, pisau dia boleh laras. Ada 5 posisi untuk laras bermula daripada 22 cm, 23, 24, 25 hingga 26 cm. Ok, and then korang boleh nampak ada lubang kat sini, kiri dan kanan. Ini adalah ventilation holes. Dekat trimmer head dia ni, kat bawah ni ada sirip. So bila trimmer ni berpusing, sirip ni akan sedut udara dari lubang kiri dan kanan ni, akan sedut udara sejuk dan pass through the whole assembly untuk sejukkan motor ni. Ok, mari kita buka dia punya bump fit trimmer system. Nak buka dia senang je, tekan 2 tempat ni dan dia akan automatic tolak sebab ada spring dekat dalam. Dekat bump fit mechanism dia ada 2 benda. Satu ialah spool dan satu lagi ialah release mechanism. Okey, ini adalah dual line spool. Maksudnya trimmer line ni dia keluar belah kiri dan belah kanan. One side panjang dia adalah 3 meter. Dual line spool ni ada dijual, korang boleh beli online, tapi mahal sedikit. Kalau korang nak jimat, korang boleh beli line saja, panjang dia 27.5 meter. Cuma bila korang nak pasang, korang kena lilit sendiri line tu dekat spool ni. Kalau korang malas nak lilit sendiri, korang beli je yang sebiji macam ni. Tapi mahal lah sikit. And then kabel dia ni panjang 6 meter. Baik, sekarang mari aku cerita kepada korang kenapa mesin rumput ni akan mudahkan kerja korang. Before this, aku tibai rumput dekat rumah aku dengan mesin rumput 2 stroke. Dan dia punya leceh tu, ya ampun, nak kena pergi stesen minyak lagi. Lepas tu bila nak isi minyak, bekas nak isi minyak tu, hui, rasa macam illegal gila. Lepas tu bila sampai kat rumah baru perasan minyak tuti, lupa nak beli. Alamak. Lepas tu bila dah beli, kena bancuh pula. Bila dah siap bancuh, kena isi dalam tangki. Dan bila isi minyak dalam tangki tu, confirm akan meleleh macam cheesy wedges. Tak kisahlah macam mana careful pun korang isi. Lepas habis sapu minyak yang meleleh, kena ambil trimmer line, potong, ikat, and then cucuk dekat kepala mesin rumput tu satu-satu. And then lastly, start lah drama pukul 3 petang. Mesin rumput tu tak nak start. Tarik lah sampai bumi berputar di paksi yang lain pun dia dah tak kisah. Dia tak nak start juga. Tuk-tuk bajet nak potong rumput pukul 9 pagi, tengok-tengok dah pukul 11 pagi. My day is ruined and my disappointment is immeasurable. Black & Decker GL300 to the rescue! Dengan GL300 ni, semua masalah-masalah tu boleh dicantas. Hanya cucuk wayar,
pakai personal protection equipment dan korang dah bersedia untuk meragut rumput. Hah? Biar betik simple macam tu je? Ya. And then yang lagi simple, dia punya trimmer line pakai bump fit system. Apa tu bump fit system? So basically, bila korang start potong rumput dan trimmer line ni semakin pendek, bump fit system ni memudahkan korang sebab korang nampak kat sini ada tombol. Korang hanya perlu tekan tombol ni dekat tanah semasa mesin ni tengah berpusing, and by the miracle of centrifugal force, trimmer line yang pendek tadi akan keluar menjadi panjang, akan pusing dan kena dekat pisau yang ada dekat guard, dan dia akan potong trimmer line ni kepada optimal length. Semua tu akan berlaku dengan cepat dan korang tak perlu berhenti pun proses merumput tu. Senang kan? Tak adalah kena potong-potong, stop, lepas tu matikan enjin, letak mesin rumput kat bawah, ambil trimmer line tu, cucuk dulu kat kepala, cucuk, pakai balik beg, start balik enjin, start lagi. Kalau hidup, alhamdulillah, barulah boleh sambung. Terusnya, kelebihan GL300 ni adalah health friendly. Dengan mesin rumput biasa, enjin 2 lejang, gegaran yang kuat tu boleh menyebabkan anda mendapat hand-arm vibration syndrome. Kalau korang perasan, lepas korang mesin rumput dengan mesin rumput yang pakai dekat belakang tu, bila dah merumput dengan lama, korang stop untuk rehat, korang perasan tangan korang rasa tingling sensation dan kebas. Long term exposure kepada gegaran tu boleh menyebabkan kerosakan kepada saraf, otot dan juga sendi korang. Jangan main-main. Dengan GL300 ni dia pakai motor elektrik, jadi gegaran telah berkurang dengan banyak. Dan dua lagi risiko kesihatan yang boleh datang dengan mesin rumput yang biasa tu adalah bunyi yang kuat dan juga asap dari exhaust. GL300 ni bila merumput boleh dikatakan senyap juga. Korang hanya boleh dengar dia punya trimmer line berpusing dan rumput saja, tiada bunyi enjin. So selamatlah telinga korang. Dan juga tiada asap. Yang tu tak payah explain lah. Memang nice kan? Tapi se-convenient GL300 ni ada juga kelemahan dia. Compare dengan mesin rumput jenis lain, GL300 ni tak ada speed control. Maksudnya dia punya trigger ni on off saja. Korang tak boleh control RPM mesin ni. Jadi RPM mesin ni bergantung 100% kepada panjang trimmer line ni. Bila korang nak maintain optimum cutting speed, korang kena maintain panjang trimmer line. Dan untuk maintain panjang trimmer line tu, korang kena selalu gunakan bump fit system tu. So proses tu jadi leceh lah. Potong sikit tak, potong sikit tak. Dan juga boleh merosakkan bump fit system tu dengan lebih cepat. Sebenarnya korang boleh kontrol RPM dia, tapi dengan cara korang ubah posisi bilah tu dan sama ada panjangkan radius atau pendekkan radius trimmer line. And next weakness dia adalah power motor dia hanya 300 watt sahaja. 300 watt ni hanya cukup untuk potong rumput yang bersaiz kecil dan sederhana sahaja. Kalau saiz besar macam semak samun ataupun lalang-lalang, tak digalakkan sebab dia punya power tak cukup dan ketebalan trimmer line ni tak cukup untuk potong lalang-lalang yang tebal tu. Nanti cepat habis lah, motor pun kadang-kadang boleh rosak. So, home use, okay. Commercial use, heck no. And next kelemahan dia adalah kabel yang pendek. 6 meter panjang. Kalau korang duduk rumah teres, ada sepetak rumput di bahagian depan rumah, boleh pakailah 6 meter ni, boleh cucuk direct dekat wall outlet. Tapi kalau duduk di rumah yang ada kawasan rumput yang luas, ataupun korang nak merumput di kawasan luar rumah, luar pagar, tak dapat tidak korang kena beli extension cord. Tapi still, extra effort nak pakai extension cord tu bagi aku jauh lagi mudah daripada the thought of having to use Mitsubishi tu. Oh my god. And then kelemahan terakhir dia adalah non-ergonomic design. Melalui pengalaman aku, dah berapa lama pakai mesin rumput ni, GL300 ni tak mesra pengguna. Sebab bila korang pakai lama-lama, dia mudah boleh rasa lenguh. First reason, sebab motor dia duduk jauh di depan dan bila pegang handle, korang pegang jauh di belakang. So motor yang berat ni duduk kat depan, korang nak hayun dan hover memang lenguh untuk maintain.
Lagi-lagi kalau korang panjangkan dia punya handle ni to the max, lagi lenguh. And then next reason kenapa dia mudah lenguh, dia punya support handle ni sangat-sangat pendek dan tak boleh adjust. Punya tombol ni juga dua-dua rapat sangat. So bila korang pegang dua-dua tangan, nanti akan berlaku uneven load distribution antara tangan kiri dan tangan kanan. So memang akan rasa lenguh. So, in a nutshell, kalau rumah korang ada kawasan berumput saiz sederhana yang perlukan weekly maintenance, korang tak payah susah-susah lah beli mesin rumput yang kena pakai macam beg sekolah yang bergegar. Tak payah. Beli je Black & Decker GL300 ni dan korang akan hidup dengan lebih tenang. RM100 je masa aku beli ni dekat Shopee, siap percuma satu spool. Dan yang paling penting, kurang sangat-sangat stres bila korang guna benda ni. Lagi-lagi lah setiap minggu korang nak guna kan. But just remember, beli extension cord siap-siap kalau dah tahu rumput kawasan rumah korang tu jauh-jauh. Model GL300 ni ada model yang rendah daripada dia dan juga yang atas pada dia. Yang bawah pada dia adalah GL260 250 watt tak silap aku. Tapi dia punya beza harga tu sikit sangat. So better beli GL300 ni sebab dia punya motor 300 watt dan dia punya handle ni adjustable dan rotatable. And then model yang atas pada GL300 ni adalah GL4525 dengan kuasa 450 watt. Tapi dia punya harga tu more than double, lebih daripada 2 kali ganda harga GL300 ni. So tak boleh nak justify lah harga yang tinggi tu. So bagi aku GL300 ni adalah model yang paling berbaloi dalam line up trimmer Black & Decker. Alright, now kalau korang dah ready untuk meragut dengan berjaya meragut rumput ni, mari aku bagi sedikit tips and tricks. Tip pertama, jangan lupa pakai PPE. Jangan lupa pakai PPE. Masa awal-awal aku pakai mesin ni, yelah sebab dia kecil kan, so aku underestimate dia punya capability. Like your average dumb people, aku merumput pakai selipar Jepun sahaja. Boy, was that a stupid move. Walaupun dia pakai motor elektrik yang kecil sahaja, kena ingat dia punya kelajuan putaran adalah around 11,000 RPM, which is jauh lebih tinggi daripada RPM daripada mesin rumput 2 lejang tu. Jadi dia punya capability untuk melancarkan semua batu-batu kecil in all direction tu lagi potent. So batu kecil tu kena kaki tak apalah lagi, luka je boleh sembuh. Tapi kalau batu tu kena mata, baru nak reconsider pilihan dalam hidup. And then tip kedua, sebelum korang memulakan sesi merumput, pastikan korang jalan-jalan dan juga evaluate dulu tempat-tempat yang korang nak merumput tu. Sebab korang kena bersihkan dulu sampah-sampah kasar, daun-daun besar yang jatuh, dahan-dahan, supaya sesi merumput korang tu berjalan dengan lebih smooth. Tak adalah korang merumput sikit, kena stop, letak, bongkok, tunduk, ambil, buang, ambil balik mesin, baru start balik. Ulang 10 kali, memang leceh. And last tip untuk pastikan GL300 ni tahan lama, pastikan setiap kali korang habis sesi merumput, bersihkan mesin ni daripada sisa-sisa rumput yang ada dekat sekeliling. Contoh, dia punya guard ni akan accumulate dengan sisa-sisa rumput yang basah, tebal, menebal je lagi. So bila dah habis, buang je terus, tak perlu detailing pun. Buang yang kasar-kasar pun dah okey. Sebab kalau korang tak buang, nanti dia akan mengering, dia akan jadi kek rumput sekeliling jadi. Payah nak bersihkan. And then kadang-kadang sisa rumput juga boleh terlekat dalam lubang ventilation intake ni. So kalau rumput tu masuk ke dalam kat bahagian motor tu, boleh rosak lah, tak tahan lama lah mesin korang ni. So bersihkan je. Alright guys, itu saja untuk Black & Decker GL300 ni. Tapi kalau korang betul-betul bencikan wayar, tak nak tengok lah wayar ni, aku ada alternatif dia. Memperkenalkan, ini dia Black & Decker STC 1820E. Panjang nama dia. Ini adalah cordless grass trimmer dari Black & Decker. Nanti aku akan review model ni pula in the next video. Okay, itu sahaja video kali ini. Aku harap video ni boleh membantu korang untuk membuat pilihan. Kalau korang suka video ni, boleh like, komen dan subscribe. And I'll see you in the next video. Roger and out.